Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk video kali ni kita akan lihat Laplace transform. So kita dah habis topik yang sebelum ni, iaitu non-homogeneous, macam mana kita nak solve non-homogeneous differential equation. So kali ni kita nak lihat ada satu lagi method untuk kita solve second order linear differential equation, iaitu menggunakan teknik of Laplace transform. Tapi sebelum tu kita kena belajar Laplace transform dululah. Jadi kita lihat di mana penggunaan Laplace transform dalam ordinary differential equation ya. So macam yang kita tahu, ODE kita ada IVP, initial value problem, dengan boundary value problem. Jadi apa yang kita buat dalam Laplace transform ni adalah kita akan perform Laplace transform for each term dalam ordinary differential equation. Okey, lepas tu kita perlu, lepas kita dah perform dia punya Laplace transform, kemudian dah gather the equation dan beberapa step dan seterusnya, kita perlu perform pula inverse Laplace transform untuk kita dapatkan solution. Okey, jadi apa penggunaan Laplace transform dekat sini adalah kita guna Laplace transform tu untuk kita transform kepada satu bentuk yang berbeza supaya kita dapat solve ODE. Okey, konsep bagi Laplace transform ni sangat berguna untuk kita solve IVP dan juga BVP, iaitu bila kita ada condition Okey, pertama sekali kita lihat apa itu Laplace transform dulu. So apa Laplace transform tu, apa konsep dia? So konsep Laplace transform ni adalah kita nak transfer suitable function ft ni kepada related function fs. Okey, dalam Laplace transform kita ada function of t, okey, function of x boleh jugalah, tapi sebab kita nak bezakan dengan function yang x yang sebelum kita guna ni, kita guna function of t lah. Let's say kita ada ft ya, kita akan transform kepada satu function yang berbeza, iaitu fs, dan transformation ni kita panggil Laplace transform Okay, apa definition of Laplace transform? Let ft be a function defined over 0 until infinity, then Laplace transform of ft is given by integration of exponent negative st ft from 0 until infinity. Okay, so ini adalah improper integral So ni dipanggil sebagai Laplace transform of ft if the integral exists. Okay, so simbol bagi Laplace transform ni sangat penting. So dalam matematik, simbol ni sangat penting supaya bila kita tahu, ini dia buat Laplace transform ni, dia macam tu. So kita akan guna simbol yang ni, iaitu L ni. So L ni apa, kalau ikut dia punya simbol betul lah, L ni dia condong sikit. LFT dalam curly bracket ft ni adalah Laplace transform of ft. So dia adalah sama dengan fs. Okay, so dah transform tu dia jadi fs So ni tadi saya dah sebut, ini adalah improper integral. Macam mana kita nak dapatkan improper integral ni? Kita lihat sedikit improper integral Katakanlah kita ada f continuous dalam interval a until infinity, dan improper integral So integration of fx dx from a until infinity equal to, sekarang infinity ni kita tak boleh nak gantikan terusan ni lah, kita buat dalam sebagai limit, iaitu apa, infinity ni ganti sebagai b. So fx dx, so limit when limit b approaches infinity for integration yang ni lah. Okay, therefore the Laplace transform of ft is given by, so Laplace transform ni tadi macam ni kan, so masuk dalam ni sama je, cuma beza daripada limit of integration ni, di mana sekarang kita infinity ni kita gantikan sebagai limit b approach infinity kat sini
Okey, kita lihat example. Okey, ni example untuk definition. So saya tak bagi banyak lah sebab kita jarang guna definition ni untuk kita dapatkan Laplace transform, sebabnya tak banyak function kita boleh buat dan dia akan melibatkan, sometimes dia akan melibatkan integration yang agak complicated ya, macam by part dan seterusnya lah. So dia jadi lagi panjang. Tapi awak kena tahu bahawasanya Laplace transform tu datangnya yang dari table tu datang dari formula itu ya, yang kita buat integration tu. Kita buat simple formula dulu macam ni. So kita tengok apa definition dia. Tengok formula definitionnya tadi. Ini adalah okey, Laplace transform of ft ni adalah 0 until infinity exponent negative st ft dt. So okey, ini maksudnya ni ft kan. So kita ada Laplace transform okey. Kita ada Laplace transform of ft ni. Okey, ft kita adalah sama dengan t ni adalah sama dengan integration of 0 until infinity exponent negative st ft dt tadi kan. Okey, so ini sama juga dengan limit, sebab kita nak solve improper integral ya. 0 until b exponent negative st ft dt. Okey, sekarang apa kita punya ft? So ft kita adalah t. Okey, Laplace transform of t. So gantikan saja dalam kita punya integration lah, 0 until infinity exponent negative st ft. Sekarang kita ganti dengan t dt. So this is equal to limits b approach infinity 0 until b exponent negative st ft dt. So kita fokus pada yang belah kanan ni. Kita tengok yang ni ft pula. ft ni dah ganti sebagai t lah, sebab ft kita sama dengan t. Okey, ini kita guna teknik apa? Ini kita pakai by part by part. Okey, so bila by part saya guna tabula sahaja. By part saya memang biasa saya guna tabula aja. Tabula integration by part, di mana ini saya pilih yang differentiate, ni saya pilih yang untuk integrate. So differentiate saya dah tunjuk hari tu. Kalau polinomial kita letak dululah. So t, kalau exponent kita integrate exponent negatif st. So t ni kita differentiate sampai 0 sebab polinomial dia boleh jadi kosong. T1 kosong So yang ni adalah negatif exponent negatif st bahagi dengan s. Okay, so exponent sebab kita differentiate t, so kita bahagi dengan negatif s. So yang ni negatif jadi positif semula. So ni kita ada exponent negatif st bahagi dengan s kuasa 2. So darabkan dengan silang ni, so tambah tolak So macam yang saya kata ni pun ada, tapi sebab ni kosong, so kita abaikan lah. So bila tambah dekat sini, so ni kita ada limit b approach infinity. Okay. Integration yang ni sekarang dah jadi ni lah, dah jadi ni. So yang ni dia jadi apa ni? T darab negatif, so negatif t exponent negatif st bahagi dengan s. Okay, so ni tolak juga ya. So tolak 1 darab ni, so ni kita ada exponent negatif st bahagi dengan s squared from 0 to b. Okey, sebab sekarang kita ada limit, so masukkan dia punya limit of integration. Alright. Okey, substitute b dalam ni. So kita ada limit b approach infinity. So substitute b dalam apa? Sebab kita integrate
pada T, so substitute B dalam T lah. So ini kita ada negatif B eksponen negatif B negatif SB SB bahagi dengan S. Okey, tolak eksponen negatif SB, eksponen negatif SB bahagi dengan S squared. Okey, tolak. Okey, so ini sekarang term yang 0 ni tadi, so sebab ni 0, so T 0 lah. So ini ada T kita adalah 0, so ini kita ada tolak 1 per S squared. Okey, ni kita dah substitute B dengan ni, substitute B. Okey, yang ni adalah substitute 0. Okey, dah dapat macam tu. Apa kita boleh buat dekat sini? So ini kita ada limit B approach infinity. So negatif B ni kita ni kan eksponen negatif ni saya letak bawah lah ya. Okey, so ini saya ada negatif B per dengan S eksponen negatif SB kan. Okey, tolak eksponen negatif eksponen negatif letak bawah juga. Ini kita ada 1 per eksponen negatif SB darab dengan S squared plus 1 over S squared. Okey, sorry. So ni bila dah negatif ni dia dah jadi positif lah. Okey, sekarang bila kita substitute limit B approach infinity dalam ni, so ini dia constant kan, limit constant dia kita akan dapat 1 per S squared jugalah. Tapi yang ni bila kita substitute, kita akan dapat ini approach 0 sebab ni adalah 1 per infinity ya. Bila kita substitute limit B approach infinity lah. Okey, so saya tunjuk. Tapi yang ni bila masuk kita ni, kita dapat 1 per infinity ya. Sebab apa? Eksponen kuasa infinity dah jadi satu kuasa yang besar lah. So 1 over infinity ni ni 0. So ini dia still dapat yang ni juga. Cuma masalah dekat sini bila kita approach infinity per infinity ni, ini dia akan jadi infinity per infinity. Okay, so yang dekat sini kita guna L'Hopital rule. Okay, ingat lagi L'Hopital rule. Di sini saya pakai L'Hopital rule Okay, di mana bila kita ada infinity over infinity ataupun 0 over 0, kita boleh differentiate atas, differentiate bawah. So differentiate atas tu sebab sekarang kita substitute limit B, so differentiate B lah. So ini saya dapat limits B approach infinity, saya dah differentiate So differentiate B saya dapat negative 1 over, so differentiate B dekat sini, so saya dapat S squared eksponen SB. Okay, ini dah kosong, saya tak tulis balik lah. So ini saya dapat plus limits B approach infinity 1 over squared. So ini sekarang bila dah differentiate, gantikan dia jadi 1 over infinity. So ini adalah 0. 1 per infinity, apa-apa nilai kecil dibahagi dengan infinity, dia akan approach nilai 0, dia akan menghampiri nilai kosong. Okey, so dapatlah tu bila dah kosong, maka kita dapat so ini sama dengan ini, dia kekal 1 per S squared. Therefore paling panjang macam tu. Okey, therefore Laplace transform bagi T tadi equal to 1 over S squared. Ini adalah Fs.
Gitu kalau kita guna definition. So ini normal. Bila guna definition dia jadi panjang. Sebab apa? First awak kena integrate dulu, kemudian dekat sini awak kena guna teknik of limits ataupun any methods of limits yang awak dah belajar sebelum ini. So kalau melibatkan infinity over infinity, tak adalah pula saya bahagi dengan B kan, jadi dah bahagi tu ada semula kan. Tak, kita buat L'Hopital rule. Okay, itu yang A. So untuk soalan yang B ni, sebenarnya adalah soalan awak semester lepas, soalan test, soalan final ke test, awak tengok semula. So saya discuss terus dekat sini lah, so awak boleh tengok sebab tak ada skema kan. Jadinya saya tunjuk bagaimana buat dekat sini lah. So ini, jadi kita nak Laplace transform of ft kita adalah 3 plus eksponen 3t Okay. So ini sama dengan Laplace sama dengan integration of 0 until infinity eksponen ft kita. So eksponen negatif st times 3 plus eksponen 3t dt. Jadi ini ada sama juga dengan limits b approach infinity bagi integration of 0 until b eksponen negatif st tiga campur eksponen 3t dt. Okay, so kita fokus pada yang ni lah. Saya tak kasih nanti jalan kerja ni tak muat dekat situ. So ini sama dengan integrate. So yang ni senang sahaja integrationnya. Jadi saya kumpul saya buat darabkan dulu dengan dia punya ni So ini adalah limits b approach infinity 0 until b. Darabkan dekat sini. Ni saya ada 3 eksponen negatif st kan. Ni dah darab sini. So yang sini pula tambah eksponen, sebab dia sama-sama eksponen, so indeks dia adalah tambahkan. So negatif st plus 3t dt. So ini kalau perhatikan ni kan, ini kita ada t ni kan. Ni saya faktorkan t saya buat terus dekat sini sebab saya tak nak salin semula dekat bawah tu lah. Negatif s plus 3t gitu. Okay, so dekat sini tak perlu by part ke apa ke, kita boleh integrate direct untuk exponential tu. So limits b approach infinity 0 until b, kita nak terus integrate so maksudnya ini integration kita adalah 3, so eksponen 3 eksponen negatif integration of eksponen negatif st ni adalah negatif st bahagi dengan negatif s gitu. So yang ni pula plus. So ini tak ada apa-apa perkali dekat depan ni, tak ada koefisien apa-apa. So darab terus je lah. So ini kita ada, sebab kita differentiate integrate pada t. So ini adalah constant. So ini kita ada eksponen negatif s plus 3 t over negatif s plus 3. Okay, gitu. So dt dah tak ada, from 0 until b. Sekarang kita substitute limit macam tadi. Ni kita ada sama dengan, so masukkan sebelum kita gantikan limit, kita masukkan dulu dia punya limit of integration dekat sini.
limits b approach infinity, masuk limit of integration. So dalam apa? Dalam t lah, sebab apa? Kita integrate pada t tadi ya. Jangan confuse dengan limit depan ya. So sekarang yang ni masuk dalam t. So kita ada dekat sini 3 eksponen negatif sb bahagi dengan negatif s. Okey, so ini part yang b tu ya. So tambah eksponen negatif s plus 3b b bahagi dengan negatif s plus 3. Okay, ini part yang b. So tolak. So substitute dalam t. So ini kita dapat negatif 3 per s. So yang ni kita akan dapat tambah. Okay, masukkan t dan ni. So kita dapat 1 per negatif s plus 3. Okay, so dah habis. So sekarang kita nak buat limit ni. So macam yang saya kata tadi, ini limit negatif ni saya turunkan dekat bawah. Okay, so dia akan jadi 0 lah nanti. Kalau dah nampak boleh terus dia tahu dia approach ni sebagai 0. So ini adalah 3 bahagi negatif letak tepi, tak apalah. So negatif s eksponen sb kan. Okay, plus ini kita ada 1 per negatif s plus 3 eksponen negatif s plus 3b kan. Okey, ini tak ada negatif. So ini kita boleh keluarkan ya. So boleh keluarkan negatif dekat sini. Okey, ini boleh keluarkan negatif. Okey, tengok ya, asal dia adalah sebab kita nak turunkan eksponen ni ke bawah ya. Asal dia adalah negatif s plus 3 negatif s plus 3 kan. So saya keluarkan negatif. So ini saya dapat s minus 3. Okey, so bila saya turunkan ke bawah ni, so ini dia akan jadi s minus 3 je lah. Gitu. Okey, sebab apa? Negatif saya dah keluarkan. Okay, sama dengan yang ni. Yang ni saya dapat tambah 3 per s. Ini tolak. So saya darabkan dengan bawah ni. Ini saya dapat tambah 1 per, saya darabkan negatif ni dengan yang bawah ya. Sebab nanti kita nak tengok, nak refer table. Kalau tak nak pun darab dekat sini pun okey. S tolak 3. Okey, lepas tu masukkan limit. So masuk limit ini, of course dia jadi infinity, 1 over infinity. Sebab apa? Eksponen infinity dia 0. Sama juga yang ni. Okay, so ini bila kita substitute dalam b dia jadi infinity. Ini juga 0. Yang tinggal adalah ini. So ini adalah 3 per s tambah 1 per s tolak 3. Therefore Laplace transform of 3 plus eksponen 3t tadi, okay, sama dengan 3 per s tambah 1 per s tolak 3. Okay, macam tu. Ini sekiranya kita guna definition. Definition tu maksudnya kita kena guna tanda integration di sini. Okay, so untuk yang guna definition ni sampai di sini saja. Jadi kita akan sambung untuk next video. Sekiranya kita nak dapatkan Laplace transform tanpa menggunakan integration yang panjang macam ni, kita just guna table saja. Okey, jadi untuk yang ni sampai sini, terima kasih.